Menteri ke Jepun sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun berjaya menarik potensi pelaburan bernilai RM6.56 bilion. Beberapa syarikat Jepun melibatkan sektor tenaga boleh baharu, elektrik dan elektronik, kimia dan ekonomi digital menunjukkan minat mengembangkan perniagaan di Malaysia. 3 syarikat korporat Romwako, NEC Co Limited dan Mitsui & Co yang telah pun mempunyai pelaburan di Malaysia juga menunjukkan kesediaan menambah pelaburan mereka. KKM umum 5 strategi utama di bawah pelan pengurusan COVID-19 dalam menghadapi peningkatan kes. Strategi pertama, pengesanan awal kes COVID-19 dan varian SARS-CoV-2. Kedua, pemerkasaan komuniti melalui amalan TRIS, diikuti pemantauan fasiliti kesihatan, pengurusan dan kawalan kes khasnya untuk melindungi golongan berisiko tinggi. Keempat, pemerkasaan komuniti melalui komunikasi risiko berkesan. Terakhir, pendigitalan sistem kesihatan dalam pengurusan pandemik melalui aplikasi MySejahtera. Sementara itu, pemakaian pelitup separuh muka tidak diwajibkan, sebaliknya amat digalakkan, khususnya di kawasan sesak bagi golongan rentan. Mereka turut disaran ambil dos penggalak. Golongan berisiko tinggi pula dinasihat segera dapatkan rawatan ke fasiliti kesihatan sekiranya mereka dijangkiti COVID-19 meskipun bergejala ringan. Ketua Pengarah Kesihatan memaklumkan bekalan vaksin COVID-19 masih mencukupi bagi mereka yang ingin mengambil dos penggalak, terutama golongan berisiko tinggi dan komorbid. Pengambilan dos penggalak adalah mudah dengan hanya walk-in atau melakukan janji temu di klinik kesihatan dan hospital. Berhubung bekalan Pfizer generasi baharu, KKM masih dalam proses perolehan dengan pengeluar. Kes COVID-19 di Johor menunjukkan peningkatan mendadak dengan 401,886 kes dilaporkan sehingga 16 Disember lepas. Daerah Johor Bahru merekodkan kumulatif tertinggi diikuti Kluang, Kulai dan Batu Pahat. Orang ramai dinasihat untuk terus mengamalkan penjagaan kesihatan seperti memakai pelitup muka selain mengelakkan 3S. RM9.6 juta diperuntukkan kepada 120 orang miskin tegar dan miskin di Kelantan di bawah program Rumah Kasih Ihsan bagi membantu membina rumah baharu untuk golongan itu bermula tahun depan. Ketua Pengarah ICU JPM berkata, program turut menyediakan RM5.8 juta bantuan baik pulih rumah kepada 240 ketua isi rumah. Don Kijang di Kota Baru menjadi lokasi pelaksanaan kerana don tersebut mencatatkan bilangan miskin tegar tertinggi di Kota Baru. Perdana Menteri menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bintang legenda Datuk M. Daud Kilau. Datuk Seri Anwar mendoakan Allahyarham diampuni rohnya dan diberi tempat yang terbaik di sisinya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan pemergian penyanyi legenda itu adalah suatu yang mengejutkan dan tiada galang ganti. Orang ramai diingatkan perkongsian gambar atau kandungan yang berkaitan kes kemalangan membabitkan pelajar tingkatan 5 di Meru Ipoh Jumaat lepas boleh dikenakan tindakan. MCMC memaklumkan tindakan undang-undang boleh dikenakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semua pihak turut dinasihati agar tidak membuat sebarang spekulasi memandangkan kes masih dalam siasatan. Sementara itu, polis nafi wujud layanan istimewa susulan kawalan ketat terhadap pegawai kanan polis yang didakwa atas tuduhan membunuh pelajar lelaki tingkatan 5 Jumaat lepas. Timbalan Ketua Polis Perak berkata, tindakan itu merupakan prosedur biasa dilakukan terhadap mana-mana OKT yang dibawa ke mahkamah. Katanya dalam kes berkenaan, OKT adalah pesalah biasa dan bukan berprofil tinggi. Namun kawalan ketat dilaksana berikutan kes yang dihadapi menarik perhatian. Wanita yang dilapor meninggal dunia ketika dalam tahanan reman polis di IPD Langkawi disahkan disebabkan radang paru-paru dan tiada sebarang kecederaan berunsur jenayah. Pengarah Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard Bukit Aman berkata, doktor mengesahkan punca kematian wanita berusia 34 tahun itu adalah disebabkan pneumonia dan diklasifikasikan sebagai mati mengejut.
Modus operandi sindiket pengedaran dadah antarabangsa zombie dengan pengikraran palsu barangan sebagai sebatian pewangi gagal. Timbalan Ketua Pengarah Kastap Penguatkuasaan dan Pematuhan berkongsi kejayaan pihaknya merampas lebih 800 kg dadah berbahaya jenis fentanyl bernilai RM44.4 juta. 36 kotak berisi 72 botol aluminium yang mengandungi bahan cecair dadah disita dalam serbuan di Kompleks Kargo Udara KLIA Sepang 9 Disember lepas. JAS Kedah menggempur 2 kilang haram yang disyaki menjalankan kegiatan kitar semula sisa plastik dan klinikal di Mukim Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah. Pengarahnya berkata tindakan dilakukan selepas menerima banyak aduan awam akibat pencemaran bau sisa plastik diproses tanpa alat kawalan. Pemeriksaan lanjut mendapati terdapat bahan-bahan yang disyaki sisa klinikal seperti bekas kit ujian kendiri COVID-19, picagari dan jarum. 3 individu termasuk seorang dalang disyaki terlibat dalam kegiatan kes samun bersenjata api ke atas kedai emas sekitar Kedah, Perlis dan Pulau Pinang sejak 2009 berjaya ditahan. Penahanan ketiga-tiga suspek pada Selasa dan Khamis lepas menyelesaikan 7 kes samun di 3 negeri berkenaan. Kes dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah menerusi sidang media. RM35.8 juta diperuntuk JKM bagi menghadapi bencana pada tahun ini dan 2024. RM13.7 juta melibatkan peruntukan persekutuan, manakala RM22.1 juta di bawah peruntukan negeri. Datuk Seri Nasir Shukri memberitahu JKM juga telah diperuntukkan RM3 juta untuk pembelian makanan teknologi Retort untuk kegunaan penduduk terjejas banjir dalam tempoh 24 jam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa perlu diberi masa mempertimbangkan gesaan supaya pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT diadakan di Ibu Negara. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadil berkata, perkara ini telah dibincangkan bersama menteri berkenaan. Kemarin pengerusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai menggesa Putrajaya memulakan pilihan raya kerajaan tempatan di Ibu Negara bagi memperkukuh demokrasi. 69 tapak Point of Presence POP telah disiapkan di zon Sarawak sekaligus menjadikan ia zon terpantas melaksanakan fasa kedua projek rangkaian internet gentian optik berkelajuan tinggi di bawah Pelan Jalinan Digital Negara. Angka itu bersamaan 10% daripada 681 tapak projek di Sarawak dengan peruntukan RM1.08 bilion. Baki 90% untuk fasa 2 projek dijangka disiapkan dalam tempoh 2 tahun iaitu sebelum Oktober 2025. Mulai 1 Januari depan, caj RM1 akan dikenakan bagi setiap perjalanan kepada bukan warga negara Malaysia yang menggunakan perkhidmatan bas Go KL. Bagaimanapun, ia percuma bagi semua kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah termasuk bukan warga negara. Caj akan dilaksanakan secara berperingkat melibatkan 4 laluan di sekitar pusat bandar. Perak bakal mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pendidikan mengenai cadangan pemasangan CCTV di setiap sekolah di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Multimedia dan NGO Negeri berkata, cadangan itu dilihat mampu memberi maklumat selain memantau sebarang insiden yang berlaku sepanjang waktu persekolahan. Jabatan Pendidikan Negeri Johor diarah memantau aktiviti ceramah di sekolah-sekolah. Ia susulan tular video melibatkan pengaruh media sosial yang memberikan ceramah di sebuah sekolah. Satu sesi libat urus melibatkan pegawai penyelaras di sektor pengurusan dan pembangunan murid akan turut diadakan bagi membincangkan isu itu. 1,555 ladang di Johor telah dipersijilkan Amalan Pertanian Baik Malaysia APB sejak 2002 hingga tahun lalu. Persijilan melibatkan keluasan ladang sebanyak 13,108 hektar. Tahun 2022 mencatatkan pencapaian tertinggi apabila 383 persijilan baharu direkodkan dengan 369 daripadanya persijilan MyGap. Pencapaian tersebut melibatkan persijilan My Organik kepada 14 buah ladang. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu optimis mampu capai sasaran kutipan zakat RM260 juta bagi tahun ini. Yang dipertuanya Datuk Syekh Harun Syekh Ismail berkata, keyakinan itu bersandarkan kepada situasi pungutan zakat tahun lepas yang berjaya mengutip RM228 juta. Setakat 16 Disember, MyDam berjaya memungut hampir RM200 juta dan baki kutipan itu boleh dicapai meskipun berbaki kurang 2 minggu sahaja lagi.
Keluarga kepada semua penghuni di institusi jabatan penjara termasuk Pusat Pemulihan Akhlak, Pusat Pemulihan Khas, Tempat Tahanan Khas dan Sekolah Henry Gani dibenarkan membuat lawatan perjumpaan sempena Christmas pada 27 dan 28 Disember ini. Kenyataan Jabatan Penjara menyebut lawatan perjumpaan hanya dibenarkan kepada pelawat yang membuat janji temu sahaja. Pelbagai aktiviti dianjurkan Jabatan Penerangan Japan Pulau Pinang menerusi Expo Perkhidmatan dan Informasi 2023 di Tapak Pesta Pulau Pinang. Pengarah Japan Pulau Pinang berkata pengunjung yang hadir berpeluang mendapat maklumat berkaitan dasar kerajaan secara terus dari kaunter perkhidmatan dan pameran yang disediakan. Expo Perkhidmatan dan Informasi berkenaan merupakan julung kali dianjurkan Japan Pulau Pinang. Pertumbuhan industri media digital akan mendorong kepada peningkatan pelaburan dalam infrastruktur teknologi dan komunikasi di dalam dan luar negara. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, platform media digital penting kepada ekonomi Malaysia menyumbang kepada pencernaan hasil, pekerjaan, inovasi dan daya saing global. Platform media digital popular termasuklah perkhidmatan penstriman, laman web berita, platform media sosial dan penyedia kandungan dalam talian yang lain. Penganalisis menyifatkan pelaksanaan LVG satu langkah tepat untuk menyediakan persaingan sihat antara syarikat pembuatan tempatan dan luar negara. Pengenalan LVG bagi peluang cerah kepada kerajaan untuk menjana hasil tambahan serta menggalakkan industri tempatan untuk menghasilkan kepelbagaian produk. Pelaksanaan yang juga mampu mengurangkan kebergantungan kepada produk import sekaligus mengurangkan aliran wang tunai ke luar negara. Datuk Abu Tariq Jamaluddin dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil Baharu. Beliau mula berkhidmat di Hasil pada 15 Mac 1995 dan berpengalaman luas dalam bidang pencukaian langsung merangkumi perundangan dan pematuhan cukai. Beliau menggantikan Datuk Seri Dr. Muhammad Nizam Sori yang tamat tempoh kontrak perkhidmatannya pada 16 Disember. Matrade akan memulakan inisiatif mempromosi syarikat-syarikat pembinaan dan berkaitan menerusi acara misi pecutan ekspor ke Indonesia. Dijadual bermula hingga 21 Disember, delegasi Malaysia menawarkan perkhidmatan berkualiti tinggi dalam bidang seperti pembinaan, seni bina, projek hartanah, perkhidmatan kejuruteraan, elektronik dan infrastruktur dengan misi secara strategik. Bank Negara mengumumkan pengeluaran duit siling peringatan sempena sambutan ulang tahun ke-100 UPSI. Duit siling peringatan itu akan dikeluarkan dalam dua denominasi. 1,000 keping telah ditempah khas untuk perak sterling, manakala 5,000 keping ditempah untuk emas Nordik. ...19,453 rakyat Palestin terbunuh manakala 52,286 lagi cedera akibat serangan kejam Israel sejak konflik tercetus pada 7 Oktober lalu. Lebih memburukkan keadaan 2.3 juta rakyat negara itu kini berdepan krisis bekalan makanan yang serius. Majoriti bangunan yang membekalkan keperluan asas juga runtuh akibat berdilan Zionis. Kebanyakan rakyat Palestin juga terpaksa berteduh di kamp pelarian akibat kehilangan tempat tinggal. Tiada rundingan tebusan sehingga Israel hentikan serangan di Gaza. Perkara itu ditegaskan pegawai Hamas, Osama Hamdan. Beliau juga berharap Qatar dan Mesir dapat mengambil inisiatif bagi menghentikan kekejaman Zionis. Semalam, tentera Israel membedil kamp pelarian di Jabalia, Gaza hingga mengorbankan 90 penduduk yang berlindung di kamp berkenaan. Parti Pembangkang India mendakwa 92 ahli parlimen mereka telah digantung tugas kerana menuntut sesi debat diadakan. Ini susulan insiden kecuaian dalam aspek keselamatan sehingga membolehkan parlimen diceroboh pada minggu lalu. Pada 13 Disember, dua lelaki mencetuskan kekecohan dengan menceroboh ke dalam Dewan Rakyat sambil membawa bekas logam yang berisi bahan letupan atau gas pemedih mata. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.